Assalamualaikum, saya Muhammad Afiq Azwan. Nombor metrik 10 DLS 20F2036. Kumpulan kami akan membentangkan pengaruh agama dalam peradaban. Saya akan membentangkan pengaruh agama Islam dalam peradaban. Contohnya pengaruh Islam dari aspek dan adat dan cara hidup. Islam mengubah kehidupan masyarakat. Islam membawa konsep tauhid dengan memperkenalkan Tuhan kepada masyarakat Islam. Adat resam dibaiki dengan pengaruh Islam. Adat tertentu dalam suatu majlis. Golongan bawahan mendapat kenaikan taraf. Sebagai contoh, golongan OKU dan kurang upaya diberi peluang untuk merasai kehidupan normal seperti orang lain. Memupuskan adat membezakan bangsa. Contohnya, Islam tidak pernah membezakan agama dan bangsa di tanah Melayu. Seterusnya, pengaruh Islam dalam politik dan sistem pemerintahan. Agama Islam dijadikan agama rasmi di tanah Melayu. Gelaran raja bertukar kepada Sultan. Sultan sebagai ketua negara. Rakyat diberi hak untuk memilih pemimpin. Contohnya 5 tahun sekali kita adakan pilihan raya umum untuk pemilihan pemimpin yang akan mentadbir negara. Okey, terima kasih kepada rakan yang membentang tadi. Nama saya Harvin Analullah Karpia dari kelas DLS 1A. Nombor metrik saya adalah 10 DLS 20F2064. Hari ini saya akan membentang tentang pengaruh Islam dalam politik dan sistem pemerintahan dan pengaruh agama Islam dari aspek pendidikan. Pengaruh Islam dalam politik dan sistem pemerintahan adalah agama Islam menjadikan agama rasmi di tanah Melayu. Selain itu, gelaran raja bertukar kepada Sultan sebagai ketua negara. Rakyat juga diberi hak untuk memilih pemimpin untuk mengundi pada pilihan raya. Pada 29 September 2001, Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan bahawa negara Malaysia adalah negara Islam. Perkara 8 menjelaskan bahawa semua adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama tanpa tiada perbezaan agama, kaum, keturunan dan sebagainya. Perkara ini jelas memelihara hal ehwal Islam walaupun dalam keadaan darurat yang memberi kuasa kepada pihak eksekutif untuk membuat undang-undang. Peranan yang di Pertuan Agong juga dimasukkan dalam ruang lingkup Islam dalam perlembagaan. Gelaran Raja, Amir, Malik dan King digunakan bukan sahaja di alam Melayu, bahkan lebih meluas di negara Teluk dan Asia Tenggara, bahkan di negara matahari terbitan Jepun. Selain itu, Sultan sebagai ketua negara menguruskan negara berpadukan bidang kuasa yang diberikan oleh undang-undang dan perlembagaan. Rakyat diberi hak untuk memiliki pemimpin dipilih oleh majlis raja-raja secara undian. Seterusnya, pengaruh agama Islam dari aspek pendidikan umumnya telah menganggap bahawa status dan kedudukan ilmu serta ilmuwan amat penting bagi mereka. Semua ini muncul setelah masyarakat alam Melayu menganut dan mengamalkan Islam dalam sistem hidup mereka. Sekian. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Tuan Abdul yang mendidik kita. Nama saya Isaac Gerald Sam dengan manometrics 10 DLS 20F 2076. So, tajuk pada hari ini ialah pengaruh agama dalam peradaban. So, dengan saya akan mulakan dengan unit pengaruh Islam dari arah aspek sistem kekeluargaan, iaitu Islam menentukan garis panduan dalam membina sebuah negara. Seterusnya, semua kanak-kanak Islam mendidik tentang Islam dari kecil lagi. Selain itu, diajar tentang konsep dosa, pahala dan juga halal haram. Oleh itu, perkahwinan diwajibkan bagi mengahwini seseorang. Dengan oleh itu, saya akan sambung kepada unit yang seterusnya, iaitu pengaruh agama Islam dari aspek
dan kesusastraan. Okey, dengan itu penggunaan tulisan Jawi cara berlafaz di tanah Melayu. Namun Jawi yang dipengaruhi oleh tulisan bahasa Arab. Oleh itu bahasa Jawi digunakan bersama bahasa Melayu dalam akhbar. Oleh hal yang demikian, bahasa Melayu diperkemaskan dengan campuran bahasa Arab. Akhir sekali, kedatangan Islam mengangkat martabat bahasa Melayu. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rakan memberi pembentaran tadi. Tibalah masa saya untuk saya. Nama saya Saravanan Alaki Kumarasamy dari kelas DLS 1A. Nama matrik adalah 10 DLS 20F 2024. Hari ini saya akan terangkan tentang pengaruh bukan dari agama Islam. Namanya pengaruh bukan dari agama Islam adalah pengaruh agama Hindu. Agama Hindu adalah merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan seseorang individu. Pengaruh adat dan agama dapat dilihat dalam hampir setiap aspek kehidupan bermula daripada sebelum kelahiran hinggalah kematian. Pada awalnya penduduk tempatan berpegang kepada kepercayaan animisme. Seterusnya, pengaruh bukan dari agama Islam adalah konsep Dewa Raja. Konsep Dewa Raja ialah institusi berjaya yang telah wujud di negara kita sejak abad ke-15, iaitu semasa pemerintahan kerajaan Melayu Melaka, juga adalah antara pengaruh besar tamadun India. Raja dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi dan rakyat di bawah kekuasaannya. Dan juga mengikut konsep ini, rakyat dianggap pendalaman Dewa Shiva, Vishnu dan juga Buddha dan lain-lain lagi. Itu je, terima kasih. Sekarang saya ingin memberi laluan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rakan memberi pembintangan tadi. Nama saya Pawitran Alaki Kumarasamy dari kelas DLS 1A. Nombor matrik saya adalah 10 DLS 20F 1045. Hari ini saya akan bentangkan tentang pengaruh bukan dalam agama Islam adalah adat istiadat. Adat istiadat merupakan pengaruh Hindu yang menjadi ikutan dalam melenggang perik. Kedua adalah melenggang perik. Adat berinai juga merupakan adat tamadun Hindu iaitu diikuti oleh masyarakat Melayu. Seterusnya ialah adat membelah mulut bayi. Jadi, kesimpulannya adalah Malaysia telah mengalami sejarah penjajahan yang panjang dan dijajah oleh beberapa kuasa dasar seperti Jepun, British dan sebagainya. Selain itu, setiap penjajah mempunyai misi dan visinya tersendiri menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang unik, didiami oleh keberbagai bangsa dan budaya yang dapat hidup dengan aman damai. Setakat ini sahaja pengaruh agama dalam peradaban di Malaysia. Ini merupakan etnik yang mempunyai salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sesebuah masyarakat. Itu sahaja daripada kumpulan saya tentang pengaruh agama dalam peradaban. Sekian, terima kasih kepada Encik Ustaz dan rakan-rakan sekalian.